Hai, Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So dalam video aku sebelum ni banyak aku kongsikan mengenai gaming smartphone yang ada dekat pasaran Malaysia, terutamanya antaranya adalah seperti Asus ROG Phone 5, Black Shark 4, Red Magic 6 dan pelbagai lagi. Dan masa tahun lepas ada satu smartphone yang rare aku kongsikan juga, iaitu Lenovo Legion Phone Duel 1. Dan ini adalah Lenovo Legion Phone Duel 2 ataupun Legion 2 Pro, so-called macam tu lah dia punya model kan. So untuk varian yang aku dapat ni adalah the highest varian untuk market kat Malaysia, iaitu 16GB RAM dan juga 512GB storage. So memang this is the monster of gaming phone yang ada sekarang ni kan untuk market Malaysia. Persoalannya, apakah keunikan yang paling utama untuk smartphone ni kalau kita nak bandingkan dengan gaming smartphone lain yang ada di pasaran Malaysia sekarang ni kan? Kalau korang nak tahu lebih lanjut, let's go, kita akan go through satu persatu apa yang menarik dengan Lenovo Legion Phone Duel 2 yang terbaru ni. Alright, pada bahagian tepi ni ada tulisan Legion. Legion ni biasanya untuk Lenovo punya laptop, dia memfokuskan pada gaming experience. So dia bawa Legion daripada laptop punya gaming tu kepada smartphone. So kotak dia pun dah besar kedabak macam ni kan. Memang sangat berbeza daripada kebanyakan smartphone yang mempunyai kotak yang lebih kecil. So dia memang very simple, nampak eksklusif dan juga premium pada mata aku sendiri. Wow, ini dia Lenovo Legion Phone Duel 2. Cara buka dia pun unik tau. Dia macam ni. Nampak terangkat kot. So memang sangat berbeza kot daripada phone-phone lain kan, cara buka dia. Tapi untuk Legion yang pertama, dia ada bunyi tau. Masa kita buka kotak je macam korang boleh tengok video aku yang Lenovo Legion yang pertama tu. Memang nice gila. Aku tak tahu macam mana dia orang letak Savage inside. So aku difahamkan charger dia bagi dua kabel dan dia punya plug tu ada dua jenis port. Kita akan tengok nanti macam mana dia punya charger casing pun semua. Warna yang aku dapat ni adalah warna Ultimate Black. Pada bahagian bawah dia ni ada stylish outside. Stylish outside ni adalah dia punya casing tau. Dan dia ada bagi sekali dengan dongle USB-C to audio jack, ada manual book dan juga ada SIM injector. Menandakan dia bagi benda ni, so smartphone ni tak ada audio jack. Gaming smartphone tak ada audio jack. Aku rasa itu satu kekurangan yang agak besar lah untuk sesebuah gaming smartphone pada tahun ni. Tapi manakan kita ke arah masa hadapan, so audio jack tu mungkin adalah something yang akan pupus satu hari nanti untuk gaming smartphone. Ini ada casing yang dibagi dalam kotak jualan, smoke dan casing jenis keras, bukannya lembek lah. So yang ni memang best gila sebab every single port dia ada bagi ruang. Tengah dia pun ada bagi ruang untuk dia punya bahagian kamera dekat bahagian tengah. Ok, macam ni lah rupa dia kalau kita letak casing dekat Lenovo Legion Phone Duel 2 ni. Setiap dia punya selling point, keunikan dia bagi nampak. So memang obvious lah logo dan juga ada lampu RGB, kamera, turbo fan dia. Trigger atas ni bagi aku ok, selesa je dengan casing dia. Ada port lagi kat bawah ni apa semua. Alright, inilah dia punya rupa. Dan untuk casing dia ni ada texture pada bahagian belakang untuk kita rasa dan grip phone ni supaya tak slippery sangat. So that's why dia letak texture kat belakang ni. Inilah power adapter untuk Lenovo Phone Duel 2. Dia bagi 3 pin sebab ini adalah Malaysia set, bukannya import set. Kalau import set dapat 2 pin lah. So dia punya size tu tidak terlalu besar. Ada shape sikit kat tepi ni, macam shape Lenovo Legion punya logo. Dan ada dua jenis USB-C port. So basically untuk korang fast charging smartphone ni, kena gunakan kedua-dua port ni untuk charge phone dengan kelajuan 90W. Untuk satu port ni saja dia bagi 65W saja. So aku rasa 65W dah cukup laju sebenarnya. Dua kabel dia bagi sekaligus. Kabel USB-C to USB-C straight je. Ada warna merah sikit dekat bahagian tepi ni. Dua-dua USB-C to USB-C. Bukannya kabel gaming yang macam bengkok tu kan. Tapi ini adalah kabel straight dia. Dua-dua straight warna hitam ni. Aku akan go through satu persatu keunikan dia, performance dia, bateri, kamera dan sebagainya untuk Lenovo Legion Phone Duel 2. Yang pertama sekali adalah dari segi rekaan dia. Korang boleh nampak rekaan untuk Lenovo Legion Phone Duel 2 ni memang unik dan lain daripada yang lain. Biasanya smartphone kamera kat atas, tepi apa semua kan. Tapi yang ni kamera kat tengah. So rekaan macam ni Lenovo dah buat masa Lenovo Legion Phone Duel yang pertama dulu. So masa tu ramai juga yang kritik, dan masa yang sama ramai juga yang rasa phone Legion ni agak unik. Tapi aku rasa macam sambutan dia agak kurang memuaskan lah untuk market Malaysia. Mungkin disebabkan oleh dia lambat masuk Malaysia, ataupun mungkin disebabkan oleh
dia punya kamera susah orang nak access kan, untuk pengguna nak ambil gambar apa semua, dan dia memang agak pelik. Even aku sendiri, aku suka dengan rekaan kamera kedudukan dekat tengah ni, cuma untuk penggunaan harian aku rasa macam agak janggal lah. So kalau aku nak guna smartphone ni, aku akan guna untuk main game je. Kalau untuk daily phone aku rasa agak janggal sebab aku nak kena biasakan. Sebenarnya banyak tau texture ataupun dia punya abstract dekat bahagian belakang ni. Aku nampak macam calar ada, tapi bukan calar sebenarnya. Tapi dia punya abstract rekaan dia dekat sini ada, dekat sini ada, dekat sini ada. Tak silap aku, ini adalah dia punya touch sensitif dia untuk nak main game nanti. Dan untuk panel belakang ni adalah jenis glass, very glossy, dan ada logo Legion kat sini dengan lampu RGB yang korang boleh tukar warna dia. Ini adalah smartphone pertama yang ada dual turbo fan. So korang boleh nampak obviously ada lubang kat sini atas dan juga lubang kat bawah. Dan ada lubang kat tengah-tengah ni, turbo fan yang kat tengah-tengah ni ada lampu RGB juga. So memang sangat-sangat menarik, dan menangkan dia ada turbo fan, dia tiada IP rating. So kalau kena air ke, terpecik air ke, memang rip lah smartphone ni kan. Dia punya pengalaman tu macam controller game konsol pun ada, macam PS4, PS5 kan, sebab dia ada R1, R2, L1 dan juga L2. Even dekat skrin dia pun Lenovo ada buat Force Touch untuk gaming experience yang lebih bagus. Nanti aku tunjuk contoh sikit macam mana korang nak setting bahagian dia punya trigger. So ada power button dekat bahagian pop-up selfie camera, power button dekat pop-up selfie camera kot, dan selfie camera dia dekat bahagian tepi. So ada tanya aku, kenapa buat macam ni kan? So macam ni kita nak selfie. Sebenarnya boleh je nak selfie. Aku tunjuk contoh sikit boleh je selfie. Okay je sebenarnya nak selfie, tak ada masalah sangat pun. So dia center je kan. Cuma keselesaan untuk kita pegang masa nak selfie tu dia kurang sikit lah. Kalau korang selfie landscape macam ni, memang sangat-sangat okey lah dengan dia punya selfie kamera 44 megapiksel yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 60fps. Kelebihan lagi untuk selfie kamera ni, of course, untuk gamers yang suka buat live streaming, selfie kamera ni memang sangat-sangat membantu. So masa korang tengah live streaming, korang boleh buka setting kamera untuk live streaming dan macam tu je tengah main. So selfie kamera tu akan shoot kita punya muka tu memang tepat je kan. Bahagian tepi ni ada USB-C port, ada volume button. Dekat bahagian bawah ni ada USB-C port juga, ada SIM slot, dan juga bahagian atas ada mikrofon. Lenovo Phone Duel 2 ni menggunakan frame jenis aluminium, dan dia punya skrin menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Korang boleh nampak lah skrin dia sekarang ni menggunakan skrin bersaiz 6.92 inci. Memang besar untuk phone tahun ni. Berat smartphone ni mencecah 259 gram. So kalau pegang satu tangan ni, rasalah dia punya cramp tu kan. Kalau lama lagi kalau kita buat scrolling dekat satu jari, ibu jari ni kan. So memang rasa, dan susah nak capai untuk bahagian atas skrin dia ni sebab skrin dia macam memanjang kat atas. So untuk bahagian skrin dia menggunakan AMOLED display dengan refresh rate hingga 144Hz. Korang boleh pergi ke bahagian setting dan juga pergi ke bahagian dia punya display. Korang boleh nampak kat sini ada dalam 1, 2, 3, 4 pilihan refresh rate. Korang boleh pilih. The lowest of course 60Hz, the highest of course 144Hz untuk dapatkan pengalaman skrin yang lebih lancar. Tapi kebanyakan game sekarang ni paling tinggi pun tak silap aku dalam 90Hz ke 100Hz macam tu je. Satu perkara yang aku suka dengan rekaan skrin dia adalah dia punya size bezel dia yang korang boleh nampak sekarang ni. Memang sekata je every angle yang ada pada skrin dia. So atas dengan bawah ni sama je dia punya size dia, tepi pun sama je. So tak lebih bawah, tak lebih atas. So dia memang sekata. So kalau kita tengok skrin dia memang nampak just nice je kan untuk kita nak main game ataupun tengok video. So dia punya speaker pun menggunakan front facing speaker. In terms of dia punya paparan warna yang ada pada skrin dia memang nampak just okay je. Vibrance dia very natural. Saturation dia, dia punya clarity apa semua tak over sangat macam Asus ROG punya phone. Aku tak berapa suka sangat sebenarnya dengan warna skrin dia. Lagi kalau kita tengok video, kita nampak video tu macam over sangat kan dia punya warna HDR tu kan. Tapi yang ni warna untuk skrin, warna video memang nampak just nice, natural, senatural yang bolehnya lah. So kita nampak every details yang kita nak dekat mata kita. Legion Phone Duel 2 ni dah siap hadir dengan Android 11 dan ZUI yang terbaru. So basically tak perlu pening pasal software update sebab dia bagi latest software, experience dan juga security. Cukup pasal skrin dia, antara keunikan lain yang ada pada smartphone ni adalah bateri dia terbagi kepada dua bahagian, satu atas dan juga satu bawah dengan bateri sebesar 5500 mAh. Basically bateri dua bahagian
bahagian ni bukannya baru lah untuk smartphone. Macam iPhone 10 sebenarnya dah ada lah, cuma bateri dia tu bentuk L tau. So dia ada dua bahagian bateri yang berbeza. Tapi yang ni dia lagi jarak jauh sikit lah kan bateri dia kan. So untuk dapatkan 90 watt, nak kena cocok ke dua-dua bahagian port ni untuk dapatkan fast charging 90 watt. Tapi untuk satu port saja korang hanya dapat kelajuan 65 watt saja. Still consider laju juga sebenarnya. Setakat ni aku tak gunakan lagi smartphone ni as a main daily drive aku untuk aku nak uji ketahanan bateri dia. Tapi jangkaan aku dengan bateri sebesar ini, dengan screen AMOLED display dan juga refresh rate yang tinggi, mungkin boleh tahan sekitar 5 ke 6 jam macam tu minimum untuk screen on time dia. Tapi untuk korang gunakan dengan dia punya lowest refresh rate, mungkin boleh dapat better than that lah. Seterusnya, bahagian prestasi untuk smartphone ni, dia menggunakan chipset yang terbaru iaitu Snapdragon 888, Adreno 660 GPU dan juga UFS 3.1 dengan 16GB RAM untuk di highest variant dan juga 512GB storage. So ada juga pilihan 12GB RAM untuk pasar Malaysia. So ada dua jenis varian saja untuk market Malaysia. Yang ni harga dia adalah RM3,899, tapi untuk yang 12GB RAM tak silap aku harga dia RM3,300 macam tu. So korang boleh check it out. Dan macam biasa, kalau korang nak beli Lenovo Legion Phone Duel 2, aku letakkan link pembelian dekat description untuk korang beli smartphone ni dan juga pre-order. Aku akan try satu gameplay COD mobile untuk tunjukkan korang experience menggunakan smartphone ni untuk main game. Okay, first of all, setting yang kita boleh access, kita just swipe dekat bahagian atas ni, korang boleh nampak ada tunjuk status untuk wifi. Aku tak masuk lagi SIM. Ada tunjuk logo Legion, jam pukul apa, bateri, dia punya refresh rate, FPS, suhu, GPU dan juga CPU, dan setting kat sini semua ada turbo fan, trigger apa semua. Kat sini ada Y trigger. Y trigger ni aku dah enable Y trigger ni, so ada R1, L1, L2 dan R2. So kat sini kita boleh enable juga disable. Just tekan macam tu je. Ada mode rampage juga tau untuk kita boost lagi gaming experience untuk dapatkan prestasi yang lebih padu untuk Lenovo Legion Phone Duel 2. Aku akan try main satu game. Wah, speaker dia memang padu habis. Aku suka gila kot speaker dia. Okay, memang sensitif untuk trigger dia. Cuma aku tak berapa selesa sangat untuk gunakan 4 trigger sekaligus, sebab ini phone pertama yang aku gunakan 4 trigger. First kill, second kill. Untuk depan dia pun ada force touch sebenarnya. Korang boleh enable, just swipe je kat sini. So kita boleh turn on force touch dia kat sini. Aku tak sure macam mana force touch dia berfungsi, tapi aku rasa aku tak pakai lagi masa ni. Dan dekat bahagian setting ni juga kita boleh buka untuk streaming mode. So kat sini kita boleh live dekat YouTube ataupun dekat Twitch. Just turn on saja dan automatic dia punya selfie camera akan terbuka dan dia punya kamera akan tepat dekat muka kita. Dia punya selfie view pun floating, so kita boleh ubah kedudukannya dekat mana kita nak letak. Pengalaman gaming dekat Lenovo Legion Phone Duel 2 ni memang another level lah. So far baru aku main satu game. So di mobile tadi aku dah rasa smartphone ni panas dah, walaupun ada turbo fan 2 biji letak, tapi still rasa panas. Dan aku rasa benda tu normal je untuk mana-mana smartphone, gaming smartphone ke flagship ke mid-range, normal untuk dia panas. Cuma kepanasan itu sama ada dia overheat atau tidak je. In terms of dia punya lampu RGB belakang ni, sebenarnya korang boleh ubah dekat bahagian setting saja. Kat sini kita akan nampak lighting effect. Lighting effect dia pun kita boleh on dan juga off. So kalau tak nak guna dan juga menyampah dengan lampu RGB, just off je kan. Tapi kalau nak guna, just masuk je dekat lighting effect ni, kita boleh ubah dia punya warna apa korang nak. So sekarang ni aku buat warna biru. Nampak warna biru, dan kita akan ubah balik warna merah. Yes, ini adalah warna merah. Dan kat sini kita boleh ubah mood dia, nak cycle ke, nak breath ke, nak spin ataupun spring. Nampak? Nice kan, dia punya flow, dia punya beat apa semua. Dan kat sini kita boleh buat dekat bahagian music. Kalau buka lagu, dia akan ikut beat lagu. Turbo fan pun ada lampu juga sebenarnya kat sini. Memang nice gila kot gaming smartphone ni. Aku memang suka gila kot. Overall dengan Lenovo Legion Phone Duel 2 ni, dia memang main dengan numbers yang besar dan juga spek tu, checklist semua yang kita perlukan pada gaming smartphone pada tahun ni kan. Dengan 16GB RAM, 512GB storage, dengan dia punya screen AMOLED besar 6.92 inci lagi, refresh rate yang tinggi 144Hz, bateri yang besar 5555W, fast charging 90W dan juga 65W. Apa lagi korang nak pada gaming smartphone? Semua ada pada phone ni. Cuma kekurangan sedikit adalah dari segi practicality dan juga untuk keselesaan kita nak gunakan sebagai phone harian kita. Manakala dia agak berat, 259GB, dan dia punya rekaan tu memang rasa tak berapa praktikal sangat. Cuma kalau kita nak tongkat tangan ataupun jari dekat belakang ni, ada rasa agak selesa sikit lah. Cuma kadang-kadang tu rasa macam annoying sikit dengan kamera bump kat tengah ni. The main reason kenapa dibuat kedudukan kamera dekat bahagian tengah macam ni adalah untuk memudahkan kita nak grip smartphone ni supaya lebih selesa pegang pada bahagian kiri
kiri dan juga kanan tangan kita. So tak adalah gangguan kamera bump yang biasanya korang hadapi dekat phone-phone biasa sekarang yang mempunyai kamera bump yang agak besar kan. So masalah tu dia selesaikan dengan adanya kedudukan kamera macam ni. Untuk dia punya design memang nampak very stylish, very gaming. Korang boleh nampak ada lining warna biru kat tepi ni yang sangat-sangat berkilau. So aku ingat lampu tau, tapi bukan lampu sebenarnya. Dia adalah macam satu efek chrome finish yang warna biru kat tepi-tepi ni tau. Memang sangat-sangat cantik tau. Satu lagi concern aku adalah power button punya ketahanan dekat bahagian dia punya pop-up selfie camera. Sebab aku macam ragu-ragu sikit lah kalau gunakan smartphone ni dalam jangka masa yang lama. Mungkin ada keraguan sikit in terms of durability untuk power button dia, dan juga untuk kita nak gunakan secara lasak dekat smartphone ni kan, memandangkan dia tak ada IP rating dan smartphone ni macam agak fragile sebenarnya. Kalau korang tengok video Jerry did everything dia buat patahkan smartphone ni, patah aku tengah-tengah smartphone ni kan. So disebabkan oleh itu dia ada keraguan sikit in terms of ketahanan. Cuma dari segi gaming experience memang smartphone ni boleh bagi semua apa korang nak. So guys, aku rasa itu saja aku punya first impression dan juga unboxing experience untuk Lenovo Legion Phone Duel 2, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye. Jangan lupa tau untuk subscribe channel aku yang Fast Gaming Channel tu, untuk aku buat gaming test every phone baru ke lama ke, dan juga aku akan kongsikan gameplay aku main Mobile Legend, COD Mobile, PUBG Mobile dan pelbagai lagi game aku akan kongsikan dalam channel tu nanti. Dan satu lagi aku nak test, sebenarnya aku nak test dia punya speaker tau, sebab aku rasa excited gila kot dengan front facing speaker dia. Rasa nak bagi anak korang main ataupun nak jadikan smartphone ni, ni memang dia tak terlalu tajam sangat bunyi dia. Dia just okey je kat telinga kita untuk speaker dia. Dengar agak phone yang biasa korang nampak kalau sana. Bass pun ada. Pertama sekali dari segi rekaan dia, untuk Kyocera Talk G03 ni memang shockproof. Honestly smartphone ni memang rasa kukuh dan juga solid lah, walaupun dia punya material body tu hanya gunakan plastik saja, bukannya aluminium ataupun bukannya